gitu lagi, tak habis. So tangan kita yang gitulah. Jadi gitu. Tangan jadi gitu, lutut jadi gitu. Tak sempurna. Tak sempurna. Dan kalau kita tak membiasakan dengan buat cara lagu tu, duk seumpama betul cara rokok betul, mungkinlah kita susah juga nak buat. Lutut kita jadi kerah. Kena tolak perhabis. Tolak lutut perhabis ke belakang. Mata tengok ke tempat rokok, insya-Allah akan jadi 90 darjah. Bahawa itu yang paling sempurna. Nabi sebut summarka hatta tatma'inna raki'an. Naklah kamu rokok sehingga tatma'inna, sehingga kamu tamakninah raki'an, dalam keadaan kamu rokok dalam keadaan tamakninah. Okey. Dan sini sebut bahawa banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang rokok ni. Bak semaya ni, rukun rokok semaya ni, mana hadis-hadis yang menjadi dalil bahawa kita kena rokok. Okay. Kita tengok insya-Allah sikit lagi. Syarat rokok. Syarat rokok. Orang semaya mestilah memastikan beberapa perkara berikut. Pertama, berada dalam keadaan membongkok dengan kadar bagaimana yang telah disebutkan tadi, dengan tapak tangan sampai ke lutut. Kau sebut tadilah, mana tapak tangan sampai ke lutut, kepala lutut, tekan kepala lutut itu. Ada hadis Nabi sebut daripada Bukhari, meriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat sembahyang Nabi SAW. Dia sebut wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Apabila baginda rokok, baginda SAW menekankan dua tangannya kepada kedua-dua lututnya. Tu. Kalau siapa nak di model nak tunjuk boleh. Cara rokok benda betul, tangan tu atas bawah lutut tu biar benar-benar habis tu tekan habis. Siapa kita exercise, kalau siapa orang belakang orang belakang pohon kita tu terik terik betul. Jadi hadirin sekalian, tepat rokok dan kita tak tangan atas lutut, tekan habis itu yang Nabi buat. Apa yang disebut sebagai itulah sunnah Nabi dalam rokok. Mana dia buat secara serius. Berkata rokok memang hidup. Tu rokok sungguh-sungguh. Tekan badan tu. Mana dua lah pasal lutut tu tekan badan tu habis. Dan mata tengok tempat sujud tu benar-benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Dari segi perbuatan tersebut. Nombor dua, hendaklah dia tidak berniat ketika membongkok tubuhnya itu dengan tujuan yang lain daripada rokok. Okey, ni dah. Sekiranya dia membongkok kerana membongkok tersebut, membongkok kerana mengelak sesuatu, dia menjadikannya sebagai rokok semaya, maka tidak sah rokoknya itu. Bahkan dia wajib berdiri semula, kemudian bongkok dengan tuan rokok. Okey, ini mudah. Maksudnya ialah awal tahu rokok tu bukan rokok kena lain dak lah. Ada kayu depan tu kita berokok. Ni rokok semaya. Tak mungkin lah. So rokok itu dengan niat rokok solah untuk semaya, bukan sebab benda lain. Kalau sebab benda lain, tu tak boleh. Tidak sah, tu kena ulang balik. Waktu puasa kita kena ulang balik. Nombor 3, tamakninah. Tamakninah. Tamakninah ialah berada dalam keadaan tetap tenang ketika rokok sekadar mengucap satu tasbih subhanallah. Ini adalah sekurang-kurang tamakninah. Tak boleh logak.
Mana rokok kemudian duduk biar stabil, tenang dulu. Duduk relax dulu. Baru kita bergerak lain. Mana mesti kita duduk tenang dulu. Itu tamak-ninah. Paling kurang dengan subhanallah. Itu kadar tamak-ninah. Paling kurang. Itu dia. Nak siapa itu pun boleh juga tak malu. Jari buka jari. Buka jari dan tangan kita pun tak kepik. Buka orang jatuh buka pegang kepala lutut tu. Dan ni apa ni? Lengan kita tu tidak kepik. Kalau muslimat dia kepik tangan dia tu. Lelaki dia. Lelaki buka apa pakai waktu buka. Bukan ada kita buka. Dalam kitab satu lagi ni Al-Muhazzab fi fiqh Imam Syafi'i juga yang ditaki oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, wa yajibu an yanhiya ila haddin yablugh rahatahu rukbatayhi. Tadi lah mana tangan ni tolok berhabis biar sapa kepala lutut itu. Dia kata la yusamma dunahu raki'an. Kalau kita letak tangan atau lutut tapi kita tidak tekan berhabis, dia kata la yusamma, tidak dinamakan rokok ala gitu. Mana letak buat main-main ya. Mana kita letak tangan atas lutut tapi yang menahan tangan itu badan kita. Letak macam koleh ya, tak uduh-uduh tak lutut tu. Tak gitu-gitu atas lutut. Yang tahan badan tu badan kita tahan tangan kita tu. Mana tangan itu pakai benar-benar atas lutut. La yusamma dunahu raki'an. Wa yustahabbu an yadha' yadayhi 'ala rukbatayhi, letak atas kepala lutut. Wa yufarriq asabi'ahu, dan buka jari. Mana buka jari kita betul dah. Berasal pada hadis Nabi daripada Abu Umayyah As-Sa'idi, mana ni? Tapu ada sini. Kau mana? Tes ke. Letak tangan atas lutut, buka jari itu. Yufarriq asabi'a. Buka jari. Berdasarkan hadis Nabi daripada Abu Umayyah Al-Sa'idi, dia sebut anna Nabiyya sallallahu amsaka rahataihi ala rukbataihi kal qabid alaihima wa farraja baina asabi'ihi. Nabi letak jari atas lututnya dan tak sungguh, wa farraja, dan dia buka jarinya. Buka jari. Wala yutabbiq, dia tidak ginilah. Tidak apa? Tidak gitu. Buka. Okey. Itu dari kita naik itu. Dari kita naik. Ada itu kita sebut. Ada salah hadis Nabi daripada Mus'ab ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dia kata sallaitu ila jambi Sa'd bin Malik faja'altu jadayya baina rukbatayya wa baina fakizayya wa tabaqtuhuma fadaraba biyadayya wa qala idrib kaffayka ala rukbatayka. Ada sahabat Nabi Sa'ad ini, dia letak macam gitu, letak gitu atas lutut dia. Lalu apa ni, Sa'ad bin Malik kata idrib bikaffayka ala rukbatayka, mana mu letak tanganmu tu atas lututmu. Tak idrib ni
pukul mana letak tekai sungguh. Tekai. Jadi solat tadi tu letak buka jari dan tekai atas kepala lutut tu. Okey. Dari kita tadi pula sebut tamakninah tu. Tamakninah itu sekadar baca subhanallah. Dan tentang tamakninah ni tentang rokok tapi tidak sempurna ni. Ada hadis Nabi sebut, hadis pada Imam Ahmad, daripada Imam Ahmad At-Tabarani, dia kata Nabi sabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Maksud gini ni, seburuk-buruk manusia ialah pencuri yang mencuri daripada semaya dia. Nabi sebut seburuk-buruk orang ialah pencuri yang mencuri dalam sembahyangnya. Sahabat tanya, Rasulullah, bagaimana dia mencuri dalam semayanya? Nabi jawab, dia tidak menyempurnakan rokok dan sujudnya. Nabi sifatkan orang sujud tapi tak sempurna, dia rokok tak sempurna, adalah orang yang curi dari semaya. Aswa'un nas, orang paling jahat, orang paling buruk ialah orang curi dari semaya. Tak sempurna ke semaya, cara rokok, cara sujud tu. Kena perhatian tu tak? Perhatian tu. Mana semaya mesti serius. Maya serius. Jangan buat long lie. Dia kena sungguh. Kan hamba tak nak wayak pun tak apa jelas, cuma seorang profesor UKM, mungkin tuan tahu, dia buat kajian tentang semaya dan kesihatan tu kan. Dengan syarat wak serius lah, rokok serius, sujud serius. Nah, apabila kita sujud, kepala kita di bawah daripada otak, di bawah daripada punggung dah. Tu ada sainsnya. Apa tu anak raya? Mana nak payahlah? Pergerakan kita tu serius. Bukan long lay. Bukan kokoh sungguh dah. Tu dia. Inilah. Siapa kan Nabi kata kalau tak sempurna sebagai orang yang curi dalam semuanya. Rokok sujud. Okey, sekarang ni kita sedang rokok sujud kemudian. Apa ni? Mana poin bagi saya lah tentang tak sempurna rokok tu. Tak sempurna rokok. Itu. Kemudian satu lagi Al-Bukhari Muslim. Al-Bukhari riwayat pada Huzaifah, dia kata dia melihat seorang lelaki tidak sempurnakan rokok dan sujud, lalu berkata, kamu sebenarnya tidak semaya, dan kalau kamu mati, nascaya kamu mati bukan di atas fitrah yang Allah telah jadikan Muhammad SAW di atas fitrah tersebut. Tentang apa dia? Tentang penting sempurnakan rukun rokok tu. Nampak mudah-mudah simple lah. Tuan kata kita ni cuma sekadar ulang kaji je, tapi itu penting. Mana kita semaya biar sempurna, biar betul-betul ikut hak Nabi SAW. Nabi buat lagu mana? Lagu tu. Kami rokok lagu mana tadi? Lagu tu. Okey. Betul lagi pula sebelum kita masuk poin lain. Okey. Kata Huzaifah, ini bukan bermaksud lelaki itu telah keluar pada seleda tadi, mana tidak sempurna tentang cara rokok tu. Mana kalau rokok yang paling sempurna ialah dengan cara menyamakan belakang dengan tengkuknya dalam keadaan mendata lurus dan tidak membongkok, serta mengenggakkan kedua betisnya sambil memegang kedua-dua lutut dan kedua tangannya dalam keadaan membuka jari, dan terus dalam keadaan demikian sambil mengucap
Subhana rabbiyal azim. Banyak 3 kali. Okey, hak sempurna tadi masuk dah. Cara rokok sebagainya itu, cara tok tangan, tok lutut, kaki sebagainya, jadi semua perlu tarjah. Wal mustahab ayyamunda zahrahu wa unuqahu wa la yuqni ra'sahu wa la yusawwibahu. Disunat dia ayyamunda zahrahu, dia manjakan badan dia ni, bukan melengkung dah, manja kalau kita melengkung dah, tak ada panjang badan dan panjang tekuk manja. Itu je. Jangan kena apa melengkung gitu. Okey. Kemudian baca Subhanallahil azim 3 kali. Hadis Nabi, Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Uzaifah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku telah semaya bersama-sama Nabi SAW pada suatu malam. Dalam hadis tersebut dinyatakan kemudian baginda sallam rukuk dan mula membaca Subhana rabbiyal azim. Kemudian baginda sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la. Kita ada bihamdihi belakang dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak lagu tu tak? Selama-selama itu ngaji dah. Ada kita ni Subhanallah a'la, Subhanallah azim. Dan ni kita fiqh manhaji Imam Syafi'i, lagu tu juga. Hak ni pun Al-Muhazzab Imam Syafi'i, lagu tu juga. Maksud juga tak ada bihamdihi, ada Subhanallah azim, Subhanallah azim dalam rokok. Mungkin dia mau tanya bagaimana Ustaz bihamdihi. Tak, mesti tanya bagaimana dah. Kita selama ni dia baca Subhanallah azim wa hamdih, Subhanallah azim wa hamdih. Bagaimana? Kau tak saya tanya, tak saya tu si awak ni. Nak tanya kau tak ni? No. Bismillahirrahmanirrahim. Amba pun cari takut ada yang macamnya. Dan kita pun doa amal semua guys, Subhanallah azim wa hamdihi. Jadi duk mana cari dalam kitab banyak ke sebut Subhanallah azim. Macam dua sini, lepas tu macam tengok dalam apa tu Al-Mufassal fi Ahkam Al-Mar'ah Dr. Kamri Zaidan, kitab Al-Islami wa Adillatu Dr. Mubah Az-Zuhaili. Oh ya, aku tu belakang. Apa Google tengok ada mana cerita begini ni dalam Islam web. Kalau siapa biasa main bahasa Arab bolehlah. Dalam Islam web ada satu orang tanya, kata ayyuma asah, mana sabtu Subhanallahil azim wa bihamdihi atau Subhanallahil azim sahaja ketika rukuk, begitu juga ketika sujud. Jawab dia tu Syekh ni jawab, dia kata memang hak soho Subhanallahil azim saja, Subhanallahil a'la saja. Itulah disebut aksar wa ashhar, yang paling banyak, paling soho. Lepas tu tanya mana mari bihamdihi itu. Dia kata bihamdihi itu ada juga, iaitu ada
ada disebut oleh Abu Daud dalam sunan dia, tapi orang kritik wa hadhihi ziyadah nakhafu an la takuna mahfuzatan. Orang kritik kata tambahan ini mungkin tak akan terjaga. Tak terjaga. Okey. Kemudian ada dalam beberapa hadis lain, antaranya disebut dalam Mughni. Dalam Mughni dia kata ada subhanal azim wa bihamdihi. Imam Ahmad kata yalah ada, tapi aku tak say amal bihamdihi. Okey. So hujung sekali pembincangan itu, habis dia kata wal khulasa anna ziyadata wa bihamdihi sahihatun sabitatun. Itu rumus dia. Dia kata tambahan wa bihamdihi itu sahih dan ada hujah. Kamu ulang balik. Tambahan biham subhanallahil azim wa bihamdi, dia kata memang sahihah, sahih, sabitah, ada hujah. Ada hujah. Cuma dia kata yustahabbu al-aqdu biha ahyanan wa ahyanan yatrukuha al-musalli. Dia kata bolehlah kita beramal seketika dan kita tak beramal seketika. Mana kita boleh buat kadang-kadang, boleh tinggal kadang-kadang. Sebab apa dia? Sebab ittiba'an lis-sunnah. Sebab ikut sunnah Nabi. Maksudnya Nabi baca ada paling banyak Nabi bacanya subhanallahil azim sahaja. Itu paling banyak. Tapi ada ketika juga Nabi sebut subhanallahil azim wa hamdihi. Gitu je. Boleh baca tu tak? Enggak dia? Oh, ayat mana? Oh, okey. Ayat mana ketek ke wario ada bijak-bijak. Mana tak wayak? Betul. Subhana maha suci. Subhana rabbiya maha suci Tuhanku al-azim yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Zakat subhanallahil azim wa bihamdihi, dan pujiannya, wa bihamdihi dan pujiannya. Itu dia. Jadi yang tambahnya dan pujiannya. Mana ada ketika Nabi baca subhanallahil azim banyak kali ada. Ada ketika subhanallahil azim wa bihamdihi ada juga. Hak paling banyak adalah hak tak ada bihamdihi dalam rumusan punya sebut. Dan kita ni kita langsung tak tulis. Tak kita sebut subhanallahil azim saja. Okey. Jadi boleh tu. Maknanya kalau tuan-tuan nak baca subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim, subhanallahil azim, bolehlah. Itu lebih banyak. Hak tu lebih banyak berbandingan bihamdihi. Itu dalam rumusan. Okey, itu satu. Bab baca ni bab baca waktu rokok, bab baca. Satu lagi Nabi baca juga. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbighfir. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbighfir. Ulang balik. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbighfir. Subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdika, dengan pujianmu ya Allah, rabbighfir, wahai Tuhanku ampuni dosaku. Pun aku baca lagu tu atau panjang sikit. Dari segi baca ni kita duduk sebut ni ada hadis Nabi pun tak ada nombor 2 ni hadis Imam Tirmizi, Abu Daud, daripada Abdullah Mas'ud. Nabi bersabda idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marratin
faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu. Maksud dia lah apabila seseorang kamu rokok lalu baca dalam rokoknya subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, maka telah sempurnalah rokoknya, dan yang demikian itu adalah sekurang-kurangnya. Nabi ni buat banyak mudah-mudah sebenarnya. Kalau hak ambo tengok-tengoklah, kalau hak untuk dicontohi oleh umat, Nabi buat mudah-mudah ya. Untuk tidak memayakan kerja-kerja amal ibadah ni. Dia tu sani dah. Subhanallah azim, hak tu paling banyak dibaca oleh Nabi. Tapi Nabi baca juga subhanarabbiyal azim wa bihamdi, ada juga. Tapi ada juga subhanakallah wa hamdika rabbighfir, baca juga. Tapi banyak hak pendek tadi. Mudah. Nabi nampak bab begini, Nabi permudahkan. Mudah. Nabi tidak memayakan. Cuma hadirin kalian, soal lagi ialah ni bab tu imam dengan makmum. Waktu baca dalam rokok ni untuk tu imam ni tu imam bukan dengan makmum juga. Dia sebenarnya baca, Nabi baca 3 kali. Di hadis sebut ni Nabi baca 3 kali. Tapi ulama fiqh kata sekali pun cukup dah. Subhanallah azim, subhanallah liman hamidah, cukup dah. Boleh dah sekali pun. Cuma bab tu imam dia kena meraihkan makmum. Mungkin makmum nak baca 3. 3 tu pun hak Nabi buat 3 kan? 3. Atau mungkin makmum nak baca subhanakallah wa hamdika rabbighfir. Okey. So imam dia kena sederhana. Sederhana. Hak sederhana bahasa wa hamdihi ko subhanarabbil azim wa hamdihi, ke sederhana. Orang nak ambil subhanal azim boleh, subhanallah rabbil boleh, dia dak tengok. Temi dak tengok. Ambil ketu. Temi sikap dia dak tengok. Tak boleh pelaju, boleh pelambat. In case ada temi dia baca sekali jah terus. Iktidal kacang. Subhanallah azim, sami Allah liman hamidah, makmum nak berhabis 3. Ya boleh, maksud tadi lah boleh. Tapi makmum berhabis 3, jadi tidak dah. Itu kelak kabut sikit tu. Sebab ni tu imam mana mesti meraihkan makmum akan mungkin baca 3. Mana dia jangan lambat sangat, jangan tak laju sangat. Orang laju tak ada makmum. Ada tempat-tempat ambo jadi makmum, dia mau ditimim tempat-tempat, dia mau gaduh doa nampak kita. Kita nak buat sederhana je, tapi nampak itu tak habis baca. Tidak ada rokok dah. Orang dah. Tak boleh itu. Timim nak sederhana. Timim itu okey, timim saning alhamdulillah dia mana jaga makmum, cara dia. Cuma nak ayatnya kalau tu imam di mana-mana hok laju-laju tu hok main sekali saja nampak dia tu kaya sekali cukup dah. Iyalah sekali cukup dah, tapi dia mutu imam tu kan, dan cara tu imam. Gitu. Hadirin sekalian, jadi itulah bak rokok. Bak rokok, biar rokok betul sungguh, bukan main-main, bukan wak lolok kita rokok ni. Bukan wak main, bukan wak lolok. Ada satu hadis Nabi lagi terakhir. Doa baca waktu rokok. Nabi baca ni panjang sikit ya. Ni dia. Allahumma laka raka'tu wa laka khasha'tu wa bika amantu
walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa 'azami wa mukhi wa 'asabi. Nabi baca kat lagu tu. Kalau kita semaya tahajud malam ke apa ke, boleh ni baca doa-doa gini, doa-doa panjang. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, laka raka'tu, pada engkau lah aku rokok, walaka khasya'tu, pada engkau lah aku khusyuk ya Allah, wabika amantu, pada engkau lah aku beriman, walaka aslamtu, pada engkau lah aku serah diri, wa khasya'alaka sam'i, khusyuk tunduklah padamu wahai Allah pendengaranku, penglihatanku, tulang-tulangku, otakku dan semua anggotaku. Itu nak baca waktu rokok juga. Siapa-siapa nak amal apa ni, hak special. Okey, bolehlah ada sekalian. Faman fa in taraka tasbih lam tubtil salatu. Jika tertinggal tasbih tak batal sembahyang itu kan, tak batal. Okey, hadirin sekalian, insya-Allah berzakat tu dulu untuk malam ni bab rokok. Minggu depan termasuk bab lain pula. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina man yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.